Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah suara clear. Okey. Okey Ustaz, nak tunggu lagi 2 minit ataupun nak teruskan macam mana? Boleh lah, tunggu seminit lagi. Okey baik. Jadi sementara tu pasal orang pun tak ramai lagi, baru 6 orang. Sementara tu bolehlah fikirkan apa-apa soalan yang nak tanya pasal korban sebab kita sambung bab korban kuliah lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mula ya? Waalaikumsalam Ustaz. Ya boleh. Okay. Sorry, terlalu pula. Kita mulakan majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, dapat sekali lagi kita bersama-sama dalam kuliah secara online. Sepatutnya besok kan, tapi saya ingat masa ni okey lah. Akan datang pun saya ingat nak kekal lah hari Sabtu, sebab hari Ahad tu kadang-kadang ada banyak hal lah. Okey, jadi kita sambung kitab Fiqh Islam Mazhab Syafi'i, karangan Syekh Mustafa Adib Al-Bugha. Dan kita sambung berkenaan bab korban. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 367. Tak silap saya yang kuliah lepas kita berhenti sampai 366, betul? Betul lah Okey, dah ada tanda good tu. Okey. Jadi sementara kita berkuliah ni, seperti biasalah, saya akan utamakan kalau ada sesiapa yang nak bertanya, boleh bertanya secara bercakap ataupun boleh bertanya di chat tu. Saya sentiasa open lah yang chat ni kalau ada orang nak tanya. Sebab kita tak tahu apa yang orang tak tahu. Jadi kalau kita baca kitab je pun mungkin ramai yang dah tahu, dah alim kan. Jadi kita tak tahu apa yang orang tak tahu, jadi sebaiknya kita tanyalah. Jadi habis je kuliah, dah tak ada persoalan lagi dalam kepala. Okey. Baik, kita sambung muka surat 367. Saya bacakan dulu. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, dia bercerita, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika peristiwa Hudaibiyah kami menyembelih seekor unta untuk 7 orang yang hendak berkorban. Demikian pula dengan lembu. Jadi maknanya ni dalil lah. Dalil mengatakan unta dan lembu tu boleh dibahagikan kepada 7 nama. Boleh tak 7 nama, maksimum 7. Dia 8 tak boleh lah. Sebab ada orang dia dia share satu bahagian, dia letak 2 nama, jadi dia sampai 8. Tak boleh. Jadi kalau ada orang, bukan tak boleh share. Jadi kalau contoh dia share satu bahagian, katakan 900, dia share seorang 400 setengah, letak nama satu je lah. Tapi nanti yang letak nama tu, dia niatkan pahala tu dapat juga kepada sahabat dia yang kongsi tu. Jadi dua-dua dapat pahala. Jadi kalau letak nama 2 dah jadi 8, tak sah ibadah korban. Apa pun tak dapat. Dapat makan je. Okey. Sambung. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban seekor lembu atas nama isteri-isterinya. Maknanya dia dalil yang kedua lah, mengatakan bahawa satu seekor lembu tu boleh letak beberapa nama. Maknanya tak semestinya 7. Boleh nak 2 orang nama boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Jadi maksimum 7. Jadi contohnya kalau dekat mana-mana surau ke masjid ada 5 orang je, nak cari 2 orang lagi bukan main susah lagi. Tak apalah, 5 orang je lah. So nanti yang sama ada yang 2 bahagian tu pihak Rustia boleh jual, ataupun bahagikan dengan 5 lah. Maknanya seorang bayar lebih sikit. Jadi biar bayar lebih, pahala lebih sikit lah daripada orang yang berkongsi 7 bahagian tu, kan? Okay. Sambung. Kalau ada soalan boleh tanya. Tak payah tunggu sampai ujung. Dalam kitab Al-Muwatta disebutkan bahawasanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, dahulu kami menyembelih korban seekor kambing atas nama seseorang yang menyembelihnya untuk dirinya dan keluarganya. Namun kemudian orang mula berbangga-bangga untuk berkorban sehingga dia menjadi sombong, meninggikan diri. Artinya setelah itu korban menjadi alat untuk berbangga diri di hadapan orang lain, bukan untuk mengikut sunnah. Tetapi hadis ini tidak bererti saranan untuk meninggalkan amalan korban, tetapi lebih menganjurkan untuk memperbaiki niat dan meluruskan hati ketika berkorban. Jadi maknanya kita berkorban ni sebenarnya adalah tanda kita bersyukur, bukan sebab kita nak membangga-banggakan diri kita ada harta lebih ke, kan. Jadi sebenarnya kita dah dalam setahun sekali je kita dituntut untuk membuat ibadah korban, kan. Jadi dalam setahun tu berapa banyak nikmat yang Allah beri pada kita, nikmat harta, nikmat kesihatan, nikmat melihat, nikmat makan, minum. Apa salahnya kita keluarkan sikit daripada hati kita untuk sebagai tanda kesyukuran kita. Kalau hari raya puasa itu, berapa banyak kita habis duit? Berapa banyak kita habis duit untuk raya puasa, dengan nak beli baju raya, beli sofa baru, buat open house, bagi duit raya. Berapa banyak kita habis? Ada 1,000 tak? Mungkin lebih kot. Jadi sepatutnya raya korban ni lebih utama. Maknanya kita, duit yang kita ada tu sepatutnya kita lebihkan raya korban ni. Jadi kalau kita kata tak mampu tu susah lah. Susah nak diterima sebenarnya. Sebab kita dah maklum pada bulan lepas, hukum korban ini adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Malah kalau seorang itu dia mampu tapi dia sengaja tidak melaksanakan ibadah korban, maka dihukum sebagai makruh. Sampailah tahun depan, setahun dia dalam keadaan makruh.
Jadi yang ni bukan setiap individu lah. Maknanya dia sunat kifayah. Maknanya salah seorang ahli keluarga, seorang saja dah memadai untuk melaksanakan ibadah Quran, ibadah kurban. Jadi kalau kata suami kita dah masuk ibadah kurban, maka terlepaslah hukum makruh pada isteri dan anak-anak. Okey, sambung. Ada 4 jenis haiwan yang tidak memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai korban. Yang pertama, haiwan yang jelas-jelas buta. Yang kedua, haiwan yang betul-betul cacat. Yang ketiga, haiwan yang memiliki penyakit. Yang keempat, haiwan yang kurus dan tidak memiliki lemak. Jadi syarat sah untuk korban ni, binatang korban tu, perlulah dia tidak ada kecacatan ataupun keaiban. Dia tak semestinya dia cacat saja yang tak sah. Ada binatang korban yang kita kata dia tak cacat tapi dia ada keaiban. Contohnya lembu yang betina yang sedang mengandung, hamil. Itu tidak sah dijadikan haiwan untuk ibadah korban. Apa lagi keaiban? Kebanyakannya cacat lah. Mana cacat yang mengurangkan daging lah. Ataupun dia patah kaki, jalan tempang, pun tak boleh. Apa lagi? Macam dalam kitab ni dia kata buta tak boleh lah, walaupun buta sebelah mata. Nanti orang kata bukan kita nak makan mata dia, kan? Kita nak makan daging dia. Tapi dah hukumnya macam tu. Sebab nak berkorban ni kita nak haiwan yang sempurna lah. Sempurna. Sebab korban ni ibadah, bukan nak sembelih untuk makan. Kalau sembelih untuk makan tak kisahlah dia buta ke, dia tak ada telinga ke, tak ada ekor ke, kaki tempang ke, tak apa. Jadi itu sebab bukan ibadah, kan? Jadi sebab ibadah kenalah ikut syarat-syarat dia, syarat-syarat sahnya. Okey. Jadi kalau selagi haiwan tu tak disembelih, maka pastikan dia tidak terkena musibah lah. Contoh nak rebahkan tu sampai patah kaki ke, tu bahaya lah. Hati-hati lah. Nak turun daripada lori ke, pun kena jaga-jaga supaya kaki tak patah. Ataupun kalau contoh kalau Rustia tu baru dapat lembu tu, contoh besok nak korban, mungkin hari ni baru dia hantar, takkan esok pagi nak hantar, kan? Jadi sementara dia ada dekat kawasan masjid atau kawasan surau tu, jaga-jagalah. Mana tahu ada tengah malam orang potong ekor dia, nak buat sop ekor, dah cacat, dah tak boleh buat korban. Boleh potong sembelih makan je lah, dah tak jadi ibadah korban. Okay, ada tanya, ada soalan tak pasal haiwan korban ni dari segi kecacatan dan juga keaiban? Ustaz, Ya. nak tanya lah. Ya. Macam dekat musim-musim nak raya lah, contoh dalam perayaan kan, diwajibkan berkorban ni. Okey, contoh tiba-tiba ada accident lah, binatang atau haiwan tu accident. Lepas tu orang kata remuk dia lah, hampir-hampir nak mati. Kalau kita niat berkorban untuk situ, boleh tak Ustaz? Kesempatan orang kata kita ada accident tu kan, dah nak meninggal, kita bersempat nak sembelih kan, tapi diniatkan korban, adakah sah korban kita? Kita nak korban ni kena binatang kita kena milik dulu. Kalau lembu tu tengah jalan, orang kita pun tak tahu siapa punya lembu, tak boleh. Melainkan lembu tu lembu kita. Kita punya lembu,
Dah kena langgar. Kemudian ketika kita nak sembelih tu, dia bukan masih ada tenaga lagi lembu tu. Kaki dia masih kuat. Maknanya bila kita sembelih tu kaki dia masih bergerak-gerak beronta-ronta, masih okey. Kalau kita sembelih pun lembik je macam dah nyau-nyau ikan, itu tidak sah. Dia dikira bangkai. Maknanya nak kena sembelih tu kena ada lagi nyawa yang ataupun tenaga dia yang kuat. Boleh jelas Jadi lembu tu mesti kita mesti miliki dulu. Tak boleh kita niat korban lembu orang. Tak boleh. Jadi itu penting Maknanya kalau urus dia korban tu, dia kena ada diwakilkan oleh peserta tu untuk menyembelih. Maknanya dia dapat keizinan daripada peserta, diwakilkan oleh peserta untuk menyembelih. Jadi kalau tidak, peserta kena sembelih sendiri. Kena sembelih sendiri, kena agih sendiri. Itu bab ni lah, akad wakalah. Dia setengah urus dia guna borang. Boleh juga guna borang. Tu yang kalau korban luar negara tu, tu kena hati-hatilah. Kena ada akad yang jelas. Tak boleh ada kos-kos yang terselindung. Isu sekarang ni, kebanyakan urus dia korban, kadang dia letakkan harga satu bahagian, contoh 800. Dia tulis tu 800 termasuk kos pengurusan. Kalau ikutkan tak boleh macam tu. Dia kena jelaskan berapa harga satu bahagian dan berapa kos pengurusan. Contoh kos pengurusan 100. Harga lembu bagi satu bahagian 700. Macam tu okey. Dia jelas. Jadi kalau korban luar negara ni biasa tak ada tu. Kita pun tak tahu berapa dia beli lembu tu, berapa dia beli kambing tu. Tahu-tahu kita bayar je. Okey. Ada soalan ni. Kalau kita mampu untuk berkorban tetapi kita tak laksanakan, maka kita dalam keadaan makruh sepanjang tahun. Ya, betul. Makruh ni satu keluarga, bukan diri dia je. Kalau dia mampu tapi dia sengaja tidak mau berkorban, maka diri dia dan ahli keluarga dia ataupun tanggungan dia semuanya dihukum makruh sampailah tahun depan dia buat korban balik. Okey, soalan lain. Kita bayar korban, lepas tu daging tu kita boleh ambil juga ke? Okey. Dia bergantung kepada korban kita tu. Kalau kita korban ni ada hukum dia sunat dan ada juga hukumnya jadi wajib. Kalau korban wajib ini pula ada dua. Pertama, kalau dia bernazar. Bernazar. Dia maknanya tahun tu dia kata tahun ni aku bernazar nak sembelih seekor kambing untuk buat korban. Jadi seekor kambing tu haram untuk dia ambil sedikit pun. Sebab semuanya seekor kambing tu daging-daging semua kena bagi kepada fakir miskin. Sama juga kalau korban yang diwasiatkan. Korban yang diwasiatkan oleh orang yang dah meninggal, dia wasiatkan untuk buat korban, maka semua bahagian untuk yang bagi pihak si mati tadi kena bagi fakir miskin. Tak boleh tak boleh diambil oleh waris dan juga tak boleh diberi pada orang ramai. Semua kena bagi fakir miskin. Okey, itu tadi dari segi nazar pula. Itu dia nazar secara berlafaz. Nazar ni kena lafaz. Kalau dia dalam hati, dia tak jadi nazar. Dia mesti lafaz.
Dan ada juga ketika dia rasa dia tak bernazar tapi dihukum sebagai nazar. Contohnya, dia dah menentukan dia ada bela kambing. Dia cakap dekat anak dia, nak, ni kambing putih ni ayah nak buat korban. Bila dia sebut macam tu, dia dah tentukan kambing tu yang warna putih tu, maka wajib dia buat korban dan jadi hukum wajib untuk jadi hukum korban tu dia wajib. Maka dia tak boleh ambil sedikit pun daging ataupun apa-apa saja daripada kambing yang dia telah tentukan tadi, walaupun dia tak sebut pun nazar. Jadi kalau nak selamat, kita kena biasakan sebut korban sunat. Samalah. Nanti kalau siapa-siapa dah lepas beli, dah lepas bayar, dah dapat lembu, hati-hati. Biasakan sebut korban sunat. Kalau sebut korban saja, ikut pandangan mutamadnya, dia jadi wajib. Bila jadi wajib, tak boleh ambil. Dia dan juga tanggungannya tak boleh ambil sikit pun daging ataupun apa-apa saja daripada bahagian korban dia. Tapi kalau korban sunat, sangat dituntut untuk ambil sedikit. Kalau ikut sunnah Nabi SAW, dia ambil segenggam. Segenggam, dalam segenggam tu ada hati, limpa semualah. Bukan semua daging. Dia ambil segenggam, selebihnya dia bagi fakir miskin. Itu sunnah lah, itu yang terbaik. Jadi kita nak ambil keberkatan. Ada juga Nabi SAW dia tak ambil macam tu. Dia bila dia contoh, Nabi SAW pernah korban 100 ekor. 1 ekor, takkan semua setiap ekor dia nak ambil segenggam. Tak ada. Jadi dia ada sebahagian tu dia masak. Jadi dia ambil keberkatan. Tapi untuk korban, dari segi agihannya mentahlah. Akikah kita sunat masak. Korban agih secara mentah. Okey. Soalan dia kena sebut korban sunat. Ya. Itu masa bayar tu sebenarnya belum lagi. Kalau dia tak sebut korban sunat pun tak apa. Sebab dia nak sebut korban ni bila kita dah milik. Kita dah tahu mana satu lembu kita. Kan? Kita dah confirm mana lembu tu dah ada depan mata kita. Depan mata tu lembu kita. Tapi kalau kita pergi kandang lembu, kita tak tahu lagi mana satu lembu kita. Tu tak apa. Jadi bila kita itulah, kita ambil contoh orang yang ada lembu sendiri lah. Dia bela lembu sendiri. Itu kena hati-hati. Itu kena hati-hati. Jadi kalau orang peserta ni biasanya hari nak sembelih tu lah, baru dia tahu mana lembu dia kan, ataupun sehari sebelum. Masa tu yang kena hati-hati. Masa tu kena hati-hati, jangan sebut korban. Biasakan sebut korban sunat. Okey. Jadi kalau setakat masa bayar tu tak ada masalah lagi lah. Tapi kalau bagus juga kalau nak daripada awal-awal dah biasakan sebut korban sunat. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun. Kalau contoh dah berlaku macam tu kan, dah jadi wajib. Dah orang kata nazar hukmi, dia jadi nazar hukmi. Kita nak rasa daging, tak ada masalah. Kita cari orang fakir miskin ni, kan kita kena bagi semua kat dia kan. So bila kita dah bagi semua kat dia, dah jadi milik orang fakir miskin tu, maka fakir miskin tu dia boleh nak bagi kita ke, dia nak jual ke, boleh lah minta sikit kan. Takkan dia dah dapat banyak-banyak dia tak nak bagi kita sikit kan. Kita buat muka kesian. Okey, harap-harap dia faham lah. Okey, ada lagi soalan? Tak ada sambung kat mana tadi? Dia okey.
Di antara keempat-empat kriteria ini sesuai dengan hadis Tirmizi, dan dia mensahihkan, dan Abu Daud, ini lafaz Abu Daud dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, bahawasanya Nabi SAW bersabda, ada 4 jenis haiwan yang tidak boleh dijadikan korban Haiwan yang jelas-jelas buta, haiwan yang memiliki penyakit, haiwan yang betul-betul cacat, dan haiwan yang kurus yang tidak memiliki lemak. Jadi kalau terlalu kurus ni maknanya apa? Nampak macam kurus, nampak rangka kan, atau kurus kering lah. Setakat air kurus biasa tak ada masalah lah. Adapun haiwan yang dikembiri iaitu dilukai kedua biji zakarnya atau dipotong urat-uratnya sehingga tidak lagi memiliki syahwat, dan haiwan yang tanduknya pecah, maka tetap boleh disembelih untuk dijadikan kurban. Maknanya kalau lembu tu dia dah dikasih, orang kata dikasih, kalau ataupun dikembiri, maknanya kita nak elakkan lembu jantan lembu jantan ni dia mengawan lagi, itu tak ada masalah. Itu tidak dikira kecacatan sebab biasanya kalau lembu yang dikasih ni, dia dah tak fikirlah pasal syahwat, maka dia fikir makan je. Jadi dia fikir makan, maka dia akan jadi gemuk lah. Sebenarnya baguslah. Dan tanduk pecah, kalau tanduk patah tak ada masalah lagi. Dia jangan tanduk ni dia patah dekat kalau patah dekat tengah-tengah tak ada masalah lagi. Jangan patah dekat pangkal. Sebab kalau patah dekat pangkal ni, dia kalau patah kat pangkal dan terkeluar daging sikit, tu dah kira cacat dah, tak boleh. Kalau patah tengah-tengah, sepatah separuh tu boleh lagi lah. Tapi kalau dia dah lembu ni dah patah tanduk dia kemurungan sampai dia tak nak makan, tu masalah lah. Masalah lain lah. Okey, sambung lagi. Buku surat 368. Imam Hakim meriwayatkan dari Aisyah dan Abu Hurairah radhiyallahu an, mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kambing gemuk yang besar-besar, berwarna putih, bagus-bagus dan sudah dikembiri. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyembelih salah satunya seraya berdoa, Ya Allah, terimalah korban ini dari Muhammad dan umatnya, iaitu orang-orang yang bersaksi kepadamu dengan kalimah tauhid dan bersaksi bahawa aku telah menyampaikan. Haiwan yang terpotong telinga dan ekornya tidak boleh dijadikan korban, baik yang terpotong seluruhnya atau separuhnya. Oleh kerana itu telah mengurangkan daging dan bahagian tubuh yang boleh dimakan. Jadi maknanya, tak senang faham tu, jangan ada hilang daging. Kalau setakat luka saja terpotong, mantau nak sembelih tu, baru nak sembelih, tiba-tiba lembu tu bangun kan, bau terpotong, dia daging tak jatuh, boleh lagi, masih boleh sah lagi. Dan sunatlah binatang korban ni cari yang berwarna putih. Itu sunatlah. Itu kalau kita ada lembu sendiri ataupun kambing sendiri. Tapi kalau kita peserta korban, terima je lah apa yang roster dah tentukan. Janganlah kita demand pula. Okey, sambung. Waktu menyembelih haiwan korban. Waktu menyembelih haiwan korban dimulakan sejak masuknya waktu solat Aidil Adha, iaitu sejak terbitnya matahari dan berlalunya waktu yang cukup untuk solat Aidil Adha dan 2 khutbah. Yang lebih utama adalah setelah selesai solat hari raya dan mendengar khutbah dan berakhir sampai terbenamnya matahari pada tarikh terakhir hari Tasyrik, yakni tarikh 13 Zulhijjah. Jadi waktu menyembelih korban ni sebenarnya, kalau kita tengok waktu solat tu, waktu syuruk sekarang waktu syuruk pukul apa? Waktu syuruk sekarang pukul 7 lah. 7:01 minit. Kalau kat Melaka 7:01 minit. Waktu syuruk tu, kemudian kita kira anggaran masa untuk, dia kata tadi, solat Aidil Adha dan 2 khutbah.
Dua korban ni bukan khutbah yang sunat tu. Maknanya syarat-syarat yang wajib je mungkin dalam 2-3 minit je. Kalau apa yang rukun saja, khutbah dalam 2-3 minit. Solat pun kalau yang rukun saja mungkin 2 minit. So anggaran lebih kurang 5 minit lah. Macam tadi 7-1 minit syuruk, bermakna 7-6 minit sebenarnya dah boleh buat kurban. Tapi kita tak buat lah. Mana dia orang kita buat waktu je tu kan. Biasanya selepas sembahyang raya, selepas kurban kan. Tapi kalau ikutkan dari segi hukumnya dah boleh. Jadi janganlah lepas subuh pula buat korban. Lepas subuh buat korban tak sah lah. Dia kena tunggu lebih kurang 5 minit ke atas selepas waktu syuruk. Dah boleh. Walaupun dia tak sembahyang raya. Mana hari tu dia rasa dia, mungkin dia yang orang yang menguruskan sembelihan ke, dia nak balik kampung ke. So disembelih dulu. Selepas 5 minit waktu syuruk, disembelih, niat korban, maka sah korbannya. Lepas tu dia tak sembahyang raya, dia tak pergi khutbah raya pun tak apa. Dia nak balik kampung ke mana ke, tak masalah. Tapi yang sebaiknya, yang afdalnya, tunggulah selepas sembahyang raya dan khutbah raya. Okey. Jadi waktunya sampailah 13 Zulhijjah. Itu kalau ikut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain, 3 mazhab lain sampai 12 saja. Jadi sunat kita selesaikan 12 sampai 12. Tapi kalau dah tak ada masa lain, 13 saja yang ada masa, tak ada masalah lah. Ikut mazhab Syafi'i sah, tapi ikut mazhab lain tidak sah. Okey. Sambung. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW sabda, amalan yang paling pertama kita lakukan pada hari ini, iaitu Aidil-Adha, ialah solat. Setelah itu kita pulang dan menyembelih haiwan korban. Barang siapa berbuat demikian, maka dia telah melakukan sunnah. Sedangkan jika seorang menyembelih haiwan korban sebelum solat, maka itu dianggap sebagai sembelihan daging biasa yang diberikan seorang daripada keluarganya, bukan termasuk ibadah korban. Okey. Ini maknanya yang terbaiknya selepas sembahyang raya lah. Kalau sembelih itu bukan pada waktunya, maka dikira sembelihan biasa, bukan lagi ibadah korban. Sambung. Ibn Hibban meriwayatkan dari Jabir bin Mut'im radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, semua hari-hari tasyrik adalah waktu penyembelihan haiwan kurban. Okey. Jadi tak kiralah siang ke, boleh, malam pun sebenarnya boleh, tapi makruh. Kalau malam, sembelih malam walaupun sah, tapi hukumnya makruh. Okey, di antara perkara-perkara yang disunatkan ketika menyembelih kurban ada 5. Pertama, membaca bismillah. Yang kedua, membaca selawat. Ketiga, menghadap kiblat. Keempat, mengucapkan takbir. Yang kelima, berdoa agar kurbannya diterima Allah. Ada soalan. Macam mana dalam satu kenduri dia nak masukkan dalam masakan seekor kambing korban dan seekor kambing akikah? Bolehkan masakan ni dia bagikan kepada fakir sedikit sebab ada daging korban dalamnya, ataupun kambing korban itu kena agihkan 1/3 kepada fakir, baru yang bakinya buat masak? Okey. Syarat sah korban dan juga syarat sah akikah sebenarnya sama saja, kecuali dari segi agihan. Yang membezakannya adalah dari segi agihannya. Kalau korban ini diagihkan secara mentah, tapi untuk akikah disunatkan agih secara masak.
Dan juga lagi bezanya dari segi masa waktu lah. Waktu akikah ni sepanjang tahun lah, tak ada masalah. Jadi selain daripada dua ni, syarat dia semua sama. Maknanya syarat kena ada satu bahagian yang diberikan kepada fakir miskin. Kalau mengikut kitab-kitab kalau yang setakat ni yang saya baca, yang saya belajar, paling sikit kadarnya dalam kitab Matla' Al-Badrain dinyatakan setengah kati. Setengah kati lebih kurang dalam 300 gram. Jadi ada ulama kata sekarang mana pakai kati dah. Sekarang pakai kilo. Jadi dia ambil lah setengah kilo. Dan ada ulama juga kata senang kira, ambil 1 kilo lah. 1 kilo lah, senang kira. Tapi kalau nak ikutkan dari segi hukumnya, 300 gram paling kurang. Lebih bagus lah. Jadi kalau tadi kata 1/3 tu pun bagus lah, maknanya lagi banyak. Tapi sekurang-kurangnya 300 gram. Jadi satu bahagian tu, ini cerita kambing lah. Okay, kalau kambing lagi senang. Daripada seekor kambing tu, sekurang-kurangnya 300 gram, atau kita kata setengah kilo lah. Setengah kilo kita bagi kepada fakir miskin, maka sahlah korbannya. Begitu juga dengan akikah. Akikah kita tak bagi fakir miskin bahagian sekurang-kurangnya tu pun tidak sah akikah. Sebab sama je syarat ni. Jadi kalau sebelum ni dah buat akikah tapi terlupa nak bagi fakir miskin 500 gram ataupun 300 gram, maka bolehlah nanti pergi pasar, beli daging dalam 500 gram, setengah kilo, sedekah pada fakir miskin. Maka qada lah, itu kira qada. Maka sahlah akikah yang kita dah buat sebelum ni. Jadi itulah jawapan dia. Maknanya tak semestinya 1/3, sekurang-kurangnya 300 gram. Itu yang paling minimum yang pernah saya belajar. Tak ada lagi saya jumpa yang kurang daripada tu. Dan ada, dia sedang kata macam mana dia kira 300 gram tu. Maknanya satu sekali masak tu kenyang untuk satu keluarga fakir miskin. Kalau setakat kita ambil sikit, itu dia tak jadi kenyang. Itu orang daging untuk buat orang campur dengan mi goreng ke nasi goreng ni. Itu tak kira. Dia kena kenyang. Dia kenyang, jadi ulama anggarkan lebih kurang setengah kati ataupun 300 gram. Itu paling kurang. Jadi lebih, kalau lebihkan lagi baik. Okey, boleh Okey, sambung boleh. Mana tadi? Sunat maknanya sunat membaca bismillah. Bukan wajib Ada orang kata kalau sembelih korban tak baca bismillah tidak sah. Tak. Tapi ada mazhab yang mewajibkan. Saya tak ingat mazhab mana. Hanafi tak silap. Maknanya kalau mazhab tu, kalau tak baca bismillah tak sah. Tapi mazhab Syafi'i baca bismillah cuma sunat saja. Jadi selawat boleh. Menghadap kiblat ni orang yang nak nyembelih menghadap kiblat, ataupun leher binatang korban tu menghadap kiblat. Sunat je lah. Kalau tak boleh tak apalah, jangan paksa. Ini mungkin tempat tak sesuai nak menghadap kiblat ke, janganlah paksa pula. Itu sebab sunat saja. Ataupun susah ke nak pusingkan lembu tu, jalan je lah, sembelih je lah. Tak, walaupun tak menghadap kiblat. Ni sampai nak sangat menghadap kiblat sampai lembu tu boleh tercedera ke apa ke, pun masalah juga. Kalau dah rebah tu, rasa dah tak boleh pusing, dah sembelih je. Mengucapkan takbir. Takbir ni bukan takbir yang raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa orang macam tu. Biasa mana-mana pergi pun orang akan takbir raya seketika sembelih.
Dia kalau ikut yang muktamadnya takbir Allahu Akbar. Ulang banyak kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang muktamad. Tapi ada juga saya ada belajar lah. Maknanya ada juga pandangan yang mengatakan boleh juga takbir raya ketika sembelih korban tu, sebab takbir tu dikira takbir muqayyad. Maknanya takbir muqayyad ni takbir yang berkait. Biasanya takbir muqayyad ni kita kaitkan dengan solat. Nanti masa nak raya korban nanti adalah takbir muqayyad. Dia bermula daripada 9 Zulhijjah waktu subuh. Maka setiap kali lepas solat kita disunatkan untuk takbir. Bermula subuh 9 Zulhijjah sampailah habis hari tasyrik asar, sehinggalah sebelum terbenam matahari 13 Zulhijjah. Itu dipanggil takbir muqayyad. Raya haji je ada. Raya puasa tak ada takbir muqayyad Jadi ada pandangan kata takbir muqayyad juga termasuklah dikaitkan dengan ketika sembelih. Jadi sebab itu ada jugalah. Tak salah pun kalau, tapi kalau orang kampung nak takbir raya pun tak, janganlah kita marah pula, biar je lah. Tak ada dosa lah, tak ada dosa pun. Tapi kalau nak ikutkan sunnah yang betul-betulnya, takbir biasa, takbir Allahu Akbar saja. Ada soalan ni. Untuk akikah, jika tak mampu seekor kambing, bolehkah ganti dengan ayam? Untuk akikah saya tak pernah dengar lagi ganti dengan ayam. Tapi kalau korban ada. Itu pandangan Ibnu Abbas. Itu pun dia kata ayam jantan. Itu pun betul-betul tak mampu. Memang betul-betul dia dah biasa buat korban, tapi tahun tu dia tak mampu nak beli satu bahagian lembu, nak beli seekor kambing lagi tak boleh. Dia cuma mampu seekor ayam jantan. Itu di pandangan, bukan pandangan mazhab Syafi'i itu pandangan Ibnu Abbas. Dibolehkan seekor ayam jantan dapat pahala korban. Sebab dia ada dalil juga. Dalil dia ini dalil yang orang pergi sembahyang Jumaat tu, lagi awal kan dia dapat pahala korban unta apa kan. Ada satu tu paling sebelum tak silap sebelum telur ayam ke apa, dia ada ayam yang tu je Ibnu Abbas ambil tu. Tapi itu untuk korban. Untuk akikah saya tak pernah dengar lagi. Sebab tapi tak apalah, akikah ni kalau tak mampu tu boleh sampai mampu. Tak adalah kita kena buat akikah tu walaupun sunatnya 7 hari selepas anak tu beranak, tapi dia sebenarnya luas masa dia. Dia akikah ni dia boleh sampai anak kita tu selagi dia tak balik boleh buat akikah untuk dia. Banyak ibu bapa ibu bapa disunatkan buat akikah sehinggalah anak itu balik. Bila anak tu dah balik, ibu bapa dah tak disunatkan lagi untuk buat akikah, tapi yang disunatkan buat akikah adalah diri dia sendiri. Maknanya bila contoh anak tu dia dah balik, dia tanya mak dia, oh dulu ayah tak buat akikah untuk adik tak apalah, adik pun sekarang dah kerja, dah elok, dah ada kemampuan nak buat akikah untuk diri sendiri. Boleh, sah. Ada soalannya? Ada nampak akikah sekarang boleh bayar yang dia orang buat di Mekah? Yang tu boleh juga ke atau kena masak sendiri? Tak ada masalah lah kalau dia nak buat akikah dekat Mekah ke, dekat Palestin ke. Sebab yang masak tu sunat je kan. Sunat je. Sunat dia akikah secara masak. Kalau dia tak masak, sah jugalah. Tapi luar negara ni saya tak berani cakap lah. Takut dari segi itulah. Kalau kita boleh percaya orang yang kita kenal, okey lah. Kalau kita tak mana punya syarikat ke buat, susah sikit lah. Eloknya kita buat di tempat sendiri lah. Akikah ni masa panjang kan. Tak sempat dia buat masa sebelum dia
balik buat lah. Tapi anak tu punya duit lah. Kan? Yang korban untuk ayam tu untuk orang yang tiap-tiap tahun buat korban sebagai meraihkan korban itu, tapi tak mampu. Bukan suka-suka ganti ayam untuk buat korban. Dan niat korban, betul lah, maknanya ayam ni bukannya haiwan korban. Yang haiwan korban dia itu je, unta, lembu atau kerbau, kambing, biri-biri. Itu je. Nak senang ingat, binatang yang dikenakan zakat ternakan saja boleh dibuat korban. Ayam tak ada. Ayam, orang beli ayam berapa ekor, berapa ratus ekor, berapa ribu ekor pun tak kena zakat ternakan. Tapi dia dikenakan zakat perniagaan. Itu lain lah. Ya betul lah, maknanya kalau dia mampu, dia nak korban ayam, memang tak sah. Ini lagipun ni bukan pandangan mazhab Syafi'i. Tak payah ikutlah. Sekadar ilmu saja. Kalau mazhab Syafi'i tak sah lah ayam. Kan? Ini setakat ilmu saja. Mana dah tahu kita satu hari nanti kita betul-betul sesak ke, kan? Dan memang tak ada duit. Tapi kalau sesak sebab beli mercun beratus ribu sampai raya itu beli mercun sampai beribu, time raya korban tak buat korban, itu kan tak mampu, kan? Itu mampu. Okey, sambung. Dalam hadis Muslim disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Bismillahi wallahu akbar ketika nak menyembelih korban. Sunat lah. Dalam hadis lain Muslim juga meriwayatkan bahawasanya ketika nak menyembelih kambing korban, Rasulullah SAW mengucapkan Bismillahillahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Maksudnya dengan menyebut asma Allah, ya Allah terimalah korban dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad SAW. Adapun dalil sunnah membaca selawat ialah kerana pada saat menyembelih disyariatkan mengucapkan asma Allah Ta'ala. Oleh itu disunatkan juga menyebut nama nabinya dengan berselawat padanya sebagaimana lain ketika memandangkan azan. Itu dalil lah yang mengatakan macam dah lebih masuk ya? Belum pukul 12 habis kan? Okay. Ada lebih kurang 15 minit lagi. Okey, sambunglah. Muka surat 370. Sedangkan sunat menghadap kiblat ialah kerana arah kiblat adalah arah yang paling dimuliakan. Oleh sebab itu menghadap kiblat lebih diutamakan dalam setiap ibadah, termasuk ketika menyembelih haiwan korban, dengan cara menghadapkan arah haiwan korban dan orang yang menyembelih ke arah kiblat. Ini sunat. Dan juga tadi mungkin tak disebutkan. Dan sunat juga orang peserta korban ini bermula 1 Zulhijjah dia tidak memotong kuku ataupun rambut, ataupun bulu-bulu lah. Jadi siapa yang dah jadi peserta korban, sebelum masuk 1 Zulhijjah, pastikan dah potonglah apa yang patut, supaya nanti 10 hari dia nak kena tunggu, baru boleh potong. Itu sunat lah. Sunat. Kalau yang potong-potong je lah. Okey, sambung. Orang yang berkorban untuk menunaikan nazar tidak boleh memakan haiwan korban sembelihannya. Begitu juga setiap korban yang menjadi wajib ke atas diri seorang kerana dia mewajibkannya sendiri. Seperti dia mengatakan, demi Allah aku akan berkorban tahun ini, atau dengan kambing ini. Dia juga tidak boleh memanfaatkan hasil haiwan korbannya
seperti memanfaatkan kulitnya dan lain-lain, tapi dia boleh menyedekahkannya. Apabila dia sudah terlanjur memakan beberapa bahagian dari haiwan korban itu, maka dia wajib menggantikannya atau mengganti sebanyak nilai yang dia makan. Macam kita dah bagi tahu tadi lah. Kalau dia korban wajib, korban nazar, maka bukan setakat tak boleh makan, nak ambil kulit pun tak boleh. Apa saja manfaat daripada binatang korban tu dia tak boleh ambil sikit pun. Dia dan juga tanggungannya. Okey. Kalau ayah dia buat korban wajib, anak dia ambil, tak boleh kan? Tapi kalau dah terambil, dah termakan, maka macam tadilah, macam dia beli berapa banyak, dia anggarkan berapa banyak yang dia nak makan tu, dia beli dekat pasar, pergi sedekah dekat fakir miskin. Okey, sambung. Orang yang berkorban boleh memakan sebahagian haiwan korban yang disembelihnya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyembelih haiwan korban, maka dia janganlah menyimpan daging korban sehingga 3 hari di rumahnya. Ketika tahun berikutnya tiba, para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami melakukan sebagaimana yang engkau perintahkan tahun lalu. Nabi SAW bersabda, makanlah, berilah orang lain dan simpanlah terserah kamu. Kerana pada tahun lalu itu keadaan masyarakat umum dengan susah. Oleh kerana itu aku ingin kamu membantu mereka dengan tidak mengumpulkan dagingnya. Maka kalau pada peringkat awalnya Nabi SAW melarang orang yang berkorban ni menyimpan daging lebih pada 3 hari. Sebab ketika itu ramai orang susah, ramai orang yang tak dapat korban sebab dia orang simpan. Jadi tapi selepas itu, bila dah tak ada isu lagi pasal orang tak dapat daging korban ni, maka dibenarkan untuk menyimpan walaupun lebih daripada 3 hari. Kita memang simpan dalam peti ais lebih daripada, bukan setakat 3 hari, 3 bulan pun boleh. Dia tak ada masalah lah. Orang yang berkorban boleh menghadiahkan daging korbannya kepada orang kaya. Disunatkan agar daging yang dimakan sendiri dan yang dihadiahkan kepada orang kaya tersebut tidak lebih dari 1/3, kerana menyedekahkannya kepada orang miskin lebih baik daripada menghadiahkan kepada orang kaya. Jadi dari segi afdalnya, macam tadi, kalau biasanya kita kata 1/3 untuk diri sendiri, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk orang kaya, kan? Tapi yang paling afdalnya lebihkan fakir miskin. Tapi tak ada masalah lah kalau kita, dia yang penting tu fakir miskin tu. Kalau orang kaya tak dapat pun tak apa. Contoh dia nak buat kenduri, dia nak buat kenduri, dia tak nak bagi orang lain, dia nak masak, kan? Yang penting dia selesaikan bahagian fakir miskin. Lepas tu lebih tu semua dia nak ambil pun tak ada masalah. Tapi yang baiknya dia ambil sikit je. Macam tadi kita ambil segenggam, lebihnya bagi, tak kira bagi pada orang kaya ke. Yang penting fakir miskin dapat, lagi banyak fakir miskin dapat lagi baik lah. Tapi nak bagi orang kaya pun tak ada masalah. Penting fakir miskin punya bahagian tu dapat. Sekurang-kurangnya kita dah cerita tadi 300 gram ataupun setengah kilo, itu sekurang-kurangnya. Diutamakan agar orang yang berkorban turut memakan sedikit dari haiwan korbannya. Ini tadi kita ambil keberkatan, dan selebihnya dia boleh menyedekahkannya. Hal ini bertujuan untuk meneladani Rasulullah SAW. Imam Baihaqi meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW memakan hati haiwan korban sembelihannya. Maknanya kita ni, peserta korban ni, ambil sikit daging korban kita untuk makan
termasuklah hati ke, limpa ke, bukan daging je lah. Okey, dah nak hampir pukul sambung Muka surat 371. Menyedekahkan sebahagian dari haiwan korban bagi orang miskin, hukumnya wajib. Wajib. Berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i yang lebih sahih, walaupun hanya untuk seorang. Yang ada dalam surah Al-Hajj. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khairun fazkuru smallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu qani'a wal muhtar. Maksudnya, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta, sebab itu sebahagian daripada syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh, yang mati, maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Surah Al-Hajj ayat 36. Memakan sebahagian haiwan korban tidak wajib bagi orang yang berkorban, sebagaimana wajibnya memberi daging korban kepada orang miskin. Makanya jadi kita tak diwajibkan lah. Dia jadi sunat saja, kita nak ambil sedikit untuk makan. Yang wajibnya tadi bagi fakir miskin. Tapi kalau kita tak nak makan, kita nak bagi semua ke orang, tak ada masalah. Dia tidak wajib. Tidak wajib untuk peserta tu ambil daging korban dia. Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan telah kami jadikan untuk kamu setiap apa yang diberikan kepada seorang, maka dia boleh memilih antara mengambil atau meninggalkannya. Tadi lah, orang yang berkorban tidak boleh menjual sebahagian dari daging korbannya, tetapi dia harus memberikannya kepada golongan fakir miskin. Walaupun yang ingin jual itu kulitnya atau bahagian yang lain, dia juga tidak boleh memberikannya kepada tukang potong lapah sebagai ganti upahnya. Dalilnya adalah hadis riwayat Bahaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjual kulit haiwan korbannya, maka tidak ada korban baginya. Apabila korban yang dilakukan bukan kerana nazar atau kerana kewajipan yang lain, seseorang boleh memanfaatkan kulit haiwan korbannya. Jika termasuk nazar atau korban wajib, maka disedekahkan semuanya. Jadi kalau korban wajib, korban nazar, semua tak boleh ambil. Jual pun tak boleh. Jadi jual ni termasuklah upah. Sebab itu kita tak boleh bagi daging korban, bagi penyembelih ataupun AJK, kita bagi upah dengan daging korban. Sebab dia dikira seolah-olah kita menjual. Dia sama juga kalau daging korban ni, kalau orang tu dia ada restoran, dia malam-malam dia berniaga lah, tom yum ke apa kan. So tahun tu dia dapat daging korban. Daging korban tu mungkin dah banyak sangat. Dia kata dia ambil daging korban tu, dia masak lah dekat restoran dia jual kat orang, dia buat tom yum daging. Hukumnya haram. Daging korban tak boleh dijual beli. Yang boleh jual beli cuma fakir miskin. Jadi sebab itulah tak boleh diberikan upah. Hanya upah ni kita bagi selain daripada daging korban, bagi duit ke apa ke. Apa maksud hidup dalam makruh? Makruh ni
adalah larangan. Bila kata larangan ni, cuma larangan tapi dia tidak sampai berdosa. Jadi kalau kita meninggalkan perkara yang dimakruhkan, bermakna kita dapat pahala lah. Kalau kita makan petai kan, kemudian kita solat, hukumnya makruh. Macam mana nak hilangkan makruh tu? Gosok gigi lah. Bila kita dah gosok gigi, dah hilang bau, maka dah tak ada makruh. Jadi maksudnya hidup dalam makruh ni maknanya kita tidak dapat menghilangkan makruh tu. Mana dia cara nak hilangkan? Macam tadi kalau kita makan bawang ke, makan petai ke, macam mana nak hilangkan makruh? Kita gosok gigi, hilang makruh. Jadi kalau kita mampu, kita seorang yang mampu, tapi kita tak nak buat korban, hukumnya makruh. Sampai bila makruh? Sampai kita buat korban lah. Bila kita nak buat korban? Tahun depan lah. Sebab korban tak boleh qada. Boleh kita buat korban bulan lain selain pada 4 hari ni? Tak ada. Kalau 4 hari ni kita tak buat korban, kena tunggu tahun depan ni kita. Kalau tahun depan pun tak buat juga, makruh lagi lah. Sampai bertahun-tahun lah sampai kita buat korban. Kecuali jika kita tak mampu lah. Bila kita tak mampu, kita tidaklah dihukum makruh. Yang dihukum makruh ni orang yang mampu. Susah nak kata kita tak mampu. Kita tengok kita belanja untuk raya puasa macam mana. Berapa banyak kita keluarkan duit untuk raya puasa. Kenapa kita tak boleh keluarkan amount yang sama untuk raya korban? Sepatutnya kita kena utamakan raya korban berbanding raya puasa. Macam tadi lah, beli mercun 1,000 lebih boleh. Ada yang sampai 10,000 beli mercun. Bila time korban, tak nak buat korban. Korban bukan kena buat setiap bulan, setahun sekali je kan? Sebab itu dah, bila kita mampu, kita tak buat, hukum ni makruh. Sampai bila makruh? Sampai tahun depan lah. Boleh Pada pukul 12. Okey. Ada soalan lagi? Tak ada? Nak tanya ke? Kalau tak ada, apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asril insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi. Okey, terima kasih semua. Selamat menjalani ibadah korban. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Okay. InsyaAllah kita berjumpa lagi Ustaz minggu sekali lagi. Okey.